Hai, salam sejahtera kepada semua. Nama saya ialah Pukok Wei. Sekarang saya akan membentangkan hasil uh, penulisan kumpulan saya yang bertajuk Peranan Organisasi Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam Mempertahankan Hak Kanak-kanak bagi subjek kod UL 01702 Pemikiran Politik semasa bagi semasa 1 tahun 2022 dan 2023. Bagi pengenalan untuk hasil kajian kumpulan saya akan menjelaskan beberapa definisi bagi frasa-frasa ataupun istilah yang terdapat dalam hasil kajian kumpulan saya. Yang pertama ialah kanak-kanak. Kanak-kanak merupakan golongan manusia yang berada bawah umur 18 tahun di mana belum mencapai kematangan seks iaitu akhir balik, kematangan mental dan kematangan fizikal. Okey, yang kedua ialah hak kanak-kanak memang termaktub di bawah Akta 611 iaitu Akta Kanak-kanak tahun 2001 di mana menjelaskan kanak-kanak memang memerlukan perlindungan, pemeliharaan dan bantuan khas dalam menjamin kesejahteraan hidup mereka secara konsisten. Yang ketiga ialah Konvensyen mengenai kanak-kanak, hak kanak-kanak iaitu CRC yang diadakan pada peringkat PBB antarabangsa lah di mana menjelaskan hak kanak-kanak di mana kanak-kanak memang perlu diberi hak dalam menikmati kesemuaan keperluan asasi dan kanak-kanak memang wajib dilindungi daripada segala bentuk ancaman seperti jenayah ataupun pengeksploitasian supaya mereka dapat hidup dengan aman dan sejahtera dan membesar menjadi sebagai seorang dewasa yang sempurna dan madani. Yang keempat ialah organisasi. Organisasi secara umumnya boleh dijelaskan sebagai kesatuan yang terdiri daripada bahagian-bahagian untuk tujuan tertentu. Okey, yang seterusnya ialah pertubuhan NGO seperti Humanium telah menyenaraikan beberapa cabaran utama yang dihadapi oleh kanak-kanak di Malaysia. Inilah yang di mana ialah yang pertama ialah kemiskinan, yang kedua ialah hak untuk mendapatkan pendidikan, yang ketiga ialah diskriminasi terhadap kanak-kanak yang berasal dari etnik dan agama minoriti, yang keempat ialah diskriminasi terhadap kanak-kanak perempuan, kelima ialah keganasan terhadap kanak-kanak, keenam ialah pengeksploitasian seksual, yang ketujuh ialah gangguan seksual dan kelapan ialah hukuman mati dan penjara seumur hidup. Okey, jika kita melihat statistik berkenaan dengan keadaan kanak-kanak di Malaysia kebelakangan tahun ini, kanak-kanak di Malaysia memang mengalami beberapa masalah seperti mengikut statistik dari Mac tahun 2020 hingga Disember 2021, seramai 2,1316 orang murid dilaporkan telah berhenti sekolah, yang di mana difahamkan dalam dua kategori ialah yang pertama ialah keciciran pendidikan di mana kanak-kanak yang telah berhenti sekolah. Yang kedua ialah keciciran pembelajaran di mana kanak-kanak tersebut tidak menumpukan perhatian dalam pembelajaran ataupun sering tidak hadir sekolah ataupun ponteng sekolah. Yang kedua ialah dari Januari hingga Jun tahun 2022 sebanyak 1,055 kes penderaan kanak-kanak dilaporkan kepada menurut JKM lah, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey. Yang ketiga ialah sehingga tahun 2020 terdapat 5,858 orang kanak-kanak memerlukan pemeliharaan dan perlindungan daripada organisasi-organisasi di mana ialah di bawah kerajaan ataupun bukan kerajaan. Yang terakhir ialah pada tahun 2020 sebanyak 5,342 orang kanak-kanak yang terlibat dengan jenayah yang di mana boleh difahamkan sebagai kanak-kanak yang berkonflik dengan jenayah di bawah
uh, Mahkamah Juvenil. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan, yaitu 7.1, organisasi-organisasi wanita, keluarga dan masyarakat yang terdapat di Malaysia. Organisasi yang pertama ialah Suruhanjaya Hak Asasi Manusia atau lebih dikenali sebagai Suhakam. Suhakam ditubuhkan pada tahun 1999. Suhakam berperanan menyiasat aduan berkenaan dengan pelanggaran hak asasi manusia di Malaysia. Suhakam mempunyai kuasa untuk menasihati kerajaan mengenai aduan yang diajukan oleh masyarakat. Seterusnya, terdapat juga organisasi seperti Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Pada awal penubuhannya, ianya dikenali sebagai Kementerian Hal Ehwal Wanita. Misi Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat adalah untuk membangunkan masyarakat sejahtera yang inklusif dan saksama melalui inovasi sosial. Seterusnya, terdapat juga organisasi seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jabatan ini ditubuhkan pada April 1946. Misi jabatan ini adalah untuk memperkasakan masyarakat yang memerlukan ke arah kesejahteraan sosial. Jabatan ini berperanan memantau kes-kes seperti pengabaian, pembuangan, dan penderaan kanak-kanak. Seterusnya terdapat juga organisasi seperti UNICEF. Organisasi ini merupakan badan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu yang memberi bantuan kemanusiaan kepada kanak-kanak di seluruh dunia. UNICEF telah bekerjasama dengan Kerajaan Malaysia sejak tahun 1954. Seterusnya yaitu Dignity for Children's Foundation. Organisasi ini ditubuhkan pada tahun 1999. Organisasi ini menyediakan penjagaan dan pendidikan yang holistik kepada kanak-kanak miskin di Kuala Lumpur. Untuk pengetahuan, pertubuhan ini pernah mengendalikan program pendidikan di Sentul, Kuala Lumpur. Akhir sekali, terdapat juga organisasi seperti Kebajikan Amal Amanah Malaysia. Pertubuhan ini bekerja untuk masyarakat yang terpinggir dari segala aspek. Misi pertubuhan ini adalah untuk menjadi contoh yang terbaik dalam kalangan badan bukan kerajaan di Malaysia. Pertubuhan ini berperanan menghubungkan masyarakat dengan pihak yang berwajib untuk sebarang aduan. Baiklah, itu saja pembentangan dari saya. Salam sejahtera, nama saya Muhammad Azizi Azhari bin Abdul Mim. Nombor metrik saya BA22110689. Pada hari ini saya akan membentangkan dan menjelaskan akan peranan organisasi-organisasi wanita, masyarakat dan keluarga dalam mempertahankan hak pendidikan kanak-kanak di Malaysia. Okey, kita beralih kepada organisasi yang pertama, iaitu organisasi kerajaan, iaitu dikenali sebagai Suhakam ataupun nama lainnya adalah Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia. Suhakam ini merupakan salah satu badan yang bertanggungjawab dalam memberikan kebajikan ataupun memberi bantuan kebajikan kepada masyarakat di Malaysia, termasuklah kanak-kanak juga. Suhakam ini dalam konteks kanak-kanak, apabila mereka memberi kebajikan ataupun bantuan, mereka akan menggunakan artikel-artikel yang terkandung dalam CFC ataupun dikenali sebagai Convention on the Right of the Child. Sebagai contoh dalam konteks pendidikan, artikel tersebut bahagian A menyatakan bahawasanya negara-negara pihak, iaitu negara-negara yang terlibat dalam konvensyen tersebut, perlulah memberikan pendidikan yang percuma dan mewajibkan kanak-kanak menerima pendidikan rendah yang formal. Seperti di Malaysia, pihak kerajaan mengambil berat akan isu ini. Pihak kerajaan telah menambah satu seksyen baharu dalam Akta Pendidikan Kanak-kanak 1996, iaitu pendidikan rendah adalah wajib di Malaysia, dan apabila ibu bapa tidak menghantar anak mereka ke sekolah rendah ataupun menerima pendidikan yang rendah, ibu bapa boleh didakwa. Okey, seterusnya kita beralih kepada peranan organisasi yang kedua. Yang kedua ini adalah Kementerian Pendidikan Malaysia. Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia ni telah mewujudkan Dasar Pendidikan Kebangsaan, iaitu DPK, dikenali sebagai DPK, iaitu KPM ini telah mempertahankan hak pendidikan kanak-kanak melalui strategi pelaksanaan DPK di peringkat rendah. Salah satunya adalah dengan menyediakan bantuan persekolahan dan pemantauan berterusan untuk memastikan bantuan pendidikan
terhadap murid-murid tidak tercicir. Maksudnya di sini kanak-kanak itu tidak akan tercicir daripada menerima pendidikan melalui strategi pelaksanaan DPK yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ini. Dan ini selaras dengan Perlembagaan Malaysia Perkara 12 yang menyentuh akan tidak boleh ada diskriminasi terhadap mana-mana warga negara untuk menerima pendidikan semata-mata atas alasan agama, keturunan, ras atau tempat lahir. Dan perlembagaan ini terpakai juga kepada kanak-kanak. Tiada kanak-kanak yang tidak boleh menerima pendidikan hanya disebabkan oleh warna kulit, tempat lahir, ras ataupun sebagainya. Dan seterusnya kita beralih pula kepada poin yang ketiga, iaitu bukan sahaja pihak-pihak kerajaan yang mempertahankan hak pendidikan kanak-kanak ini. Pihak-pihak swasta juga turut giat dalam membela dan mempertahankan hak pendidikan kanak-kanak di Malaysia. Seperti yang terpapar di poin ketiga ini, ialah NGO Yayasan Insaf. Yayasan Insaf ini dinaungi oleh Gunung Capital Berhad. Yayasan Insaf ini membantu menyediakan peluang pendidikan kepada kanak-kanak, dan Yayasan Insaf menyatakan bahawasanya mereka akan terus komited untuk memastikan golongan yang berisiko untuk menerima pendidikan, bukan pendidikan yang lebih baik. Dengan ini kanak-kanak yang kurang bernasib baik mampu menerima pendidikan sama seperti dengan kanak-kanak yang lain. NGO yang lain pula yang seperti di poin keempat ini adalah Dignity for Children Foundation. Dignity for Children Foundation ini turut memperjuangkan hak pendidikan di Malaysia dan sudah berusia 24 tahun yang bermula pengoperasiannya pada tahun 1998. Mereka telah membantu seramai lebih daripada 12,000 kanak-kanak dalam menerima pendidikan. Mereka telah melakukan banyak projek bagi menarik orang ramai bersama-sama untuk menyertai mereka dalam memberikan bantuan pendidikan kepada kanak-kanak di Malaysia. Salah satu projek mereka adakan ialah fundraising concert yang menampilkan artis-artis terkenal. Iaitu objektif utama kenapa mereka mengadakan fundraising concert ini adalah memastikan mereka dapat mencapai dana mereka untuk membantu kanak-kanak, untuk mengumpul dana bagi tabung pendidikan kanak-kanak Dignity for Children Foundation. Dan poin yang terakhir adalah peranan organisasi wanita ni juga, organisasi wanita, keluarga dan masyarakat yang terdapat di Malaysia dalam mempertahankan hak pendidikan kanak-kanak ialah Teach for Malaysia. Teach for Malaysia ini lebih kepada memperkasa kualiti pendidikan kanak-kanak yang mereka terimalah. Bagi mereka, kualiti pendidikan yang berkualiti adalah merupakan jalan kepada kanak-kanak untuk membuka potensi kanak-kanak tersebut. Teach for Malaysia juga telah memperkenalkan sekolah Inuma, iaitu SE yang menggunakan teknologi digital tanpa rangkaian internet, dan ini menyebabkan kanak-kanak luar bandar yang tidak mempunyai jaringan internet mampu menerima pendidikan yang moden. Untuk secara kesimpulannya, pendidikan ini penting dan peringkat yang harus diberikan tumpuan yang mendalam adalah di peringkat kanak-kanak lagi, kerana di sinilah bermulanya pendidikan yang asas. Dalam pada itu, hak pendidikan seorang kanak-kanak itu perlulah dipertahankan, diperkasakan dan dilaksanakan supaya pendidikan yang diterima oleh kanak-kanak ini sentiasa berada dalam kualiti baik yang dapat membina mereka menjadi generasi yang lebih berjaya. Bagi set yang seterusnya pula adalah berkaitan hak keadilan jenayah dan hak kanak-kanak berkeperluan khas. Organisasi yang bertanggungjawab menegakkan hak keadilan jenayah ialah Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun dikenali sebagai JKM. Bahagian kanak-kanak di Jabatan Kebajikan Masyarakat memberikan perlindungan kanak-kanak daripada semua aspek bahaya bagi melindungi dan menjamin perlindungan kanak-kanak. Jabatan Kebajikan Masyarakat juga telah bekerjasama dengan badan berkerajaan, badan bukan berkerajaan dan institusi penguatkuasa undang-undang seperti PDRM untuk melindungi kanak-kanak yang terdedah dan terlibat dengan penderaan, pengabaian, eksploitasi dan keganasan yang menggugat keselamatan mereka. Jabatan Kebajikan Masyarakat juga bertindak proaktif untuk mendekati masyarakat dan menyelami masalah masyarakat, terutamanya berkaitan kanak-kanak. Jabatan Kebajikan Masyarakat juga dan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat serta PDRM melancarkan kempen membantas jenayah seksual terhadap kanak-kanak untuk meningkatkan kefahaman kanak-kanak berkaitan media sosial dan bahayanya media sosial.
Yang seterusnya pula ialah hak kanak-kanak berkeperluan khas. Kanak-kanak berkeperluan khas adalah individu yang mempunyai kelainan dari aspek norma seperti standard sosial dan komuniti. Oleh itu, mereka juga perlu diberikan perhatian dan penjagaan seperti kanak-kanak yang lain. Jabatan Kebajikan Masyarakat telah menyediakan pelbagai jenis bantuan dan inisiatif untuk golongan kanak-kanak ini. Jabatan Kebajikan Masyarakat telah mempergiatkan intervensi awal untuk membukukan perlindungan kanak-kanak ini. Jabatan Kebajikan Masyarakat juga telah menubuhkan persekitaran inklusif bagi membolehkan mereka berinteraksi antara satu sama lain dan berinteraksi dengan sosial. Jabatan Kebajikan Masyarakat juga telah membentuk program pemulihan dalam komiti bagi memberikan liputan yang luas berkaitan kanak-kanak golongan ini. Secara kesimpulannya, hasil kajian kumpulan saya telah berjaya mencapai dua objektif yang utama, ialah yang pertama, memberi pengenalan yang umum bagi organisasi wanita, keluarga dan masyarakat yang terdapat di Malaysia. Yang kedua ialah mengkaji peranan organisasi wanita, keluarga dan masyarakat yang terdapat di Malaysia dalam aspek yang pertama ialah pendidikan, yang kedua ialah kesihatan dan kelengkapan kebajikan yang asas, yang ketiga ialah hak layanan sama rata, yang keempat ialah keadilan jenayah, yang kelima ialah kanak-kanak yang berkeperluan khas. Walaupun organisasi wanita, keluarga dan masyarakat di bawah badan kerajaan dan bawah bukan kerajaan telah memberi inisiatif dan usaha yang giat dalam mempertahankan hak kanak-kanak, namun masih terdapat kelemahan dari segi pelaksanaannya. Sebagai contoh, Pusat Pemulihan Khusus Bawah JKM akhirnya sebagai satu cadangan kerjasama yang erat antara organisasi kerajaan dan organisasi bukan kerajaan amat penting dalam meluaskan kuasa dan pengaruh mereka ke setiap sudut di Malaysia untuk memastikan kanak-kanak di Malaysia tidak tercicir dalam usaha mereka untuk mempertahankan hak kanak-kanak. Secara konklusifnya lah, dan selain itu, kerjasama pakar bidang dan organisasi bukan kerajaan dalam memberi penilaian, ulasan dan kritikan terhadap dasar dan pelaksanaan undang-undang oleh organisasi kerajaan amat penting dalam pemerkasaan usaha tiga pihak ini, iaitu organisasi kerajaan, organisasi bukan kerajaan dan pakar bidang dalam melestarikan hak kanak-kanak di Malaysia amat penting secara konsisten. Sekian, terima kasih. Bye.